Pernah tak kau tengok seseorang yang hidup dia biasa-biasa je, tapi muka dia tenang, tak ada kereta mewah, tak duduk banglo besar. Tapi bila kau borak dengan dia, rasa macam damai. Dia bukan jenis masuk TV, bukan founder syarikat besar, tapi dia tidur lena. Dia tak risau esok nak bayar apa. Dalam dunia yang sibuk kejar kaya, dia pilih untuk kejar tenang. Masalahnya sekarang, ramai orang fikir nak tenang kena jadi kaya dulu, gaji kena besar, baru boleh relax, baru boleh senyum. Tapi realitinya, hidup tak jalan macam tu. Tengok balik sejarah. Zaman Edo di Jepun, samurai bukan orang kaya. Tapi mereka ada prinsip, ada sistem hidup. Mereka tahu beza antara cukup dan berlebihan. Mereka cari tenang dalam diri, bukan dari benda yang mereka pakai atau tunjuk. Kita hari ini terbalik. Setiap hari media sosial hidang gaya hidup mewah. Nak tenang, pergi Maldives, pakai jam 10,000, bawa kereta sport. Tapi makin kita kejar semua tu, makin kosong kita rasa. Sebab tu, ramai orang nampak berjaya, tapi sebenarnya penat. Penat jaga imej, penat bayar hutang, penat kejar gaya hidup yang tak pernah cukup. Jadi macam mana nak jadi orang tenang? Saya sendiri ambil masa bertahun untuk faham. Saya belajar bukan dari universiti, tapi dari kesilapan sendiri, dari cakap orang tua, dari orang-orang biasa yang hidup dia sederhana, tapi senyum dia ikhlas. Pertabahasa, ukur hidup ikut poket sendiri, bukan poket orang lain. Kalau kau mula banding, kau akan mula belanja ikut kehendak, bukan ikut logik. Kedua, simpan dulu sebelum belanja. Bukan sebab nak jadi kaya, tapi sebab nak ada ruang bernafas bila tiba masa susah. Duit simpanan tu bukan lambang kekayaan, tapi penenang fikiran. Ketiga, kurangkan komitmen bulanan. Lagi sikit benda yang kau perlu bayar tiap bulan, lagi tenang kepala. Ramai orang gaji besar, tapi hujung bulan tinggal nafas je. Keempat, berhenti kejar gaya hidup mahal. Tak salah nak enjoy, tapi kalau semua benda jadi alasan reward diri, kita sebenarnya sedang beli keselesaan yang palsu. Kelima, jagani hubungan dengan orang sekeliling. Tenang bukan datang dari angka dalam bank, tapi dari hati yang bersih, tak bergaduh. Tak ada rasa bersalah yang belum selesai. Keenam, kurangkan tengok benda yang buat kau rasa tak cukup. Scroll TikTok, tengok orang unboxing, tengok influencer beli rumah juta-juta. Semua tu racun yang perlahan-lahan bunuh rasa syukur. Dan ketujuh, belajar ucap cukup walaupun kau mampu lebih. Sebab orang yang tahu bila nak berhenti, dia sebenarnya orang yang paling bebas. Bebas dari perangkap tak pernah puas. Saya pernah jumpa seorang pakcik jual ikan, hidup dia sangat biasa. Pagi bangun, pergi pasar, tengah hari balik rumah. Kereta pun lama, tapi senyum dia asli. Saya tanya, pakcik tak pernah teringin nak kembangkan bisnes? Dia senyum dan jawab, untuk apa? Saya dah cukup. Saya ada masa dengan keluarga. Saya tak berhutang. Saya tidur lena. Dan masa tu, saya sedar. Kata-kata dia jauh lebih bernilai dari mana-mana seminar motivasi. Jadi sekarang, soalan penting bukan lagi macam mana nak jadi kaya, tapi macam mana nak jadi tenang. Sebab bila hati kau tenang, hidup kau sebenarnya lebih mewah dari apa-apa kemewahan dunia. Kalau video ni buat kau terfikir balik arah hidup kau, tekan like. Komen satu peraturan hidup yang buat kau rasa tenang. Dan share dengan kawan-kawan yang mungkin tengah kejar benda yang tak perlu. Tenang tu bukan destinasi. Ia pilihan yang kita buat setiap hari.